Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cikgu Online TV. Siapa tak dengar, saya cubit. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk baru bagi mata pelajaran Tauhid, iaitu Al-Quran Kitab Terakhir. Kedudukan Al-Quran nisbah kepada kitab samawi yang lain. Mari sama-sama kita lihat gambar dan perbualan antara seorang ayah dan anak. Ayah, apa kelebihan Al-Quran? Ayah dia cakap apa? Ayah dia jawab, Al-Quran adalah semulia-mulia kitab dan sumber hukum utama dalam agama Islam. Al-Quran mengandungi jawapan bagi semua persoalan. Anak dia tanya, betul ke ayah? Betul. Kandungan Al-Quran sentiasa sesuai untuk sepanjang zaman hingga hari kiamat nanti. Ayah dia cakap, Al-Quran ni adalah semulia-mulia kitab, kitab yang paling mulia. Dan Al-Quran juga menjadi sumber hukum utama dalam agama Islam. Al-Quran ni dia mengandungi jawapan untuk semua persoalan. Kandungan Al-Quran sentiasa sesuai sampai bila-bila, sepanjang zaman, sampailah hari kiamat nanti. Beriman kepada Al-Quran adalah termasuk dalam beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbandingan kitab Al-Quran dengan kitab-kitab lain yang diturunkan sebelumnya adalah Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Kitab yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir sebagai panduan manusia sampailah hari kiamat nanti. Kitab Al-Quran ni dia mempunyai kedudukan paling mulia kalau nak dibandingkan dengan kitab-kitab samawi yang lain. Sebab apa? Sebab dengan penurunannya. Ia telah memansuhkan ni apa? Memansuhkan ni telah melupuskan ataupun menghapuskan segala ajaran atau syariat yang diturunkan sebelumnya. Disebabkan kedudukan kitab Al-Quran yang mulia ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan ganjaran pahala yang berlipat ganda bagi sesiapa yang baca dan amalkan ayat-ayat yang terkandung di dalam kitab Al-Quran tersebut. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna jika dibandingkan dengan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Kalau nak dibandingkan dengan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran tu, Al-Quran lah kitab yang paling sempurna. Al-Quran ni ia bersifat panduan menyeluruh untuk semua manusia sampailah hari kiamat nanti. Tapi kitab yang terdahulu ditujukan cuma untuk umat Nabi yang tertentu sahaja, tidak kepada umat-umat Nabi yang lain. Nampak? Special, sangat special kitab Al-Quran ni. Kitab Al-Quran ni boleh digunakan untuk semua manusia sampai hari kiamat. Tapi kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran cuma untuk umat Nabi yang tertentu je. Macam kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tak boleh guna kitab sebelum Al-Quran tersebut. Cuma kitab Al-Quran sahaja yang kita boleh gunakan. Al-Quran masih kekal, tak berubah selama-lamanya dan sampai bila-bila, sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi terima kitab Al-Quran tu, macam itulah sampai bila-bila, takkan berubah. Sebaliknya, kandungan kitab terdahulu telah hilang. Yang ada cuma apa? Yang ada cuma salinannya yang dah diubah dari kandungan asal. Dia dah bukan kitab yang sebenar. Dia dah diubah kalau ada pun sekarang ni.
Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang dijamin penggunaannya kekal sampai hari akhirat nanti. Hari ni sekarang ramai yang boleh bertutur, ramai yang boleh bercakap dengan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Awak juga boleh bertutur dengan bahasa Al-Quran, belajar bahasa Arab. Bahasa Al-Quran lah tu. Bila belajar bahasa Arab, awak belajar bahasa Arab, dapatlah pahala sebab ianya adalah bahasa Al-Quran, bahasa syurga, bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kitab yang terdahulu diturunkan bukan dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa yang telah pupus selain daripada bahasa Arab, bahasa yang dah pupus, dah hilang dah sejak beberapa abad dahulu. Pada masa ini tak ramai yang tahu ataupun tak ramai yang boleh bertutur, bercakap dalam bahasa tersebut. Bahasanya dah pupus, dah tak ramai yang tahu. Orang Islam mestilah memelihara adab ketika membaca kitab suci Al-Quran sesuai dengan kemuliaan kitab ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit info untuk awak semua. Al-Quran adalah petunjuk kepada manusia, seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, iaitu tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjamin petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan umat Islam membaca Al-Quran melalui hadis baginda yang bermaksud dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyakkanlah membaca Al-Quran di rumahmu. Sesungguhnya di dalam rumah yang tidak ada orang membaca Al-Quran akan sedikit sekali dijumpai kebaikan di rumah itu, dan akan banyak sekali kejahatan, serta penghuninya selalu berasa sempit dan susah." Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi SAW suruh kita perbanyakkan baca Al-Quran dekat rumah kita. Bila duduk dekat rumah, rajin-rajinlah baca Al-Quran. Sebab apa? Sebab Nabi kata orang yang tak baca Al-Quran ni, yang di dalamnya duduk kat rumah tu tak baca Al-Quran, akan sikit je yang dijumpai kebaikan dekat rumah tu, dan akan banyak kejahatan, serta penghuninya yang duduk dalam rumah tu akan selalu rasa sempit, rasa susah, asyik tak cukup aja. Sebab apa? Sebab tak baca Al-Quran. Jadi perbanyakkanlah kita membaca Al-Quran. Jadikan membaca Al-Quran sebagai amalan kita setiap hari. Macam mana kita amalkan setiap hari, kena makan, pagi kena makan, tengah hari kena makan, petang kena makan, malam kena makan. Tak pernah tinggal, satu hari tu tak pernah tinggal makan kan. Jadi jadikanlah membaca Al-Quran pun macam tu. Sehari tu jangan tinggal membaca Al-Quran, hari-hari baca Al-Quran, jadikan amalan. Kalau tak baca Quran tu rasa macam tak makan, rasa lapar je, macam tu. Jadikan amalan, insya-Allah. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai sini saja dulu. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video dan pembelajaran akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.